Ini merujuk kepada pertanyaan seorang di Facebook kat message saya. Boleh tak ulas berkenaan amalan wirid dan zikir tarikat? Okey, bolehlah. Kerana maklumlah bila saya memeluk Islam tahun 80, saya terus masuk pelbagai jemaah seperti tabligh atau solat biasa. Kita ada wirid dan zikir selepas solat. Tapi kalau merujuk tarikat, tahun 80 juga saya menyertai tarikat Dakawiyah yang berasal daripada Syekh Sufi dari England yang ambil izin daripada Syekh Muhammad Ibn Al-Habib daripada Maghribi, Syadriyah dan Qadiriyah Dakawiyah lah. Dan dalam tarikat ini kita ada aurat atau wirid dari Syekh Muhammad Ibn Al-Habib. Panjang lah, lebih kurang 20 minit lah. Selepas subuh kita baca, dan selepas maghrib kita baca sama ada seorang diri atau berjemaah lah bila kita jumpa, kadang seminggu sekali. Jadi dia selawat panjang. Kita ada selawat panjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada khalqika ridha nafsika wa zinata arsyika midad kalimatik. Panjang. Dan juga ada ayat-ayat Quran lah, ayat lazim lah, Al-Fatihah, Qul, Wallahu ahad. Ada istighfar, tahmid. Ayat yang masyhur yang saya terhafal yang baik, laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa la tawakkalu wa rabbul arsyil azim. Dan juga ini satu ayat lagi yang sedap lah. Maksudnya dalam maksudnya kalau kita tahu wa yuridu wa ilaka fa inna hasbukallah wallazi alaka bin nasrihi wal mu'minina la fa baina qulubihim la fatama fi jama'a la fa baina qulubihim walakinna Allah la fa bainahum innahu azizun hakim ya ayyuhan nabiy wasbukallah wa man tawakkal minal mu'minin. Dan dia ada doa-doa dia, dan dia ada komentar oleh Syekh, kata kalau you baca ni dengan istiqamah lepas sekian waktu atau hari atau minggu, dengan izin Allah, biiznillah akan Allah buka, angkat hijab lah antara kita dengan Allah. Okey, saya percaya yang tanya itu khusus pada tarikat ini yang saya nak jawab ni. Jadi masalahnya bagi saya lah, kurang kita jumpa ustaz atau alim ulama yang dapat memberikan penjelasan tentang zikir khusus ini. Saya panggil ini zikir khusus. Kepada wahabi yang salafi, mereka tak percaya dengan zikir-zikir khusus ni lah, bacaan ni semua. Dan juga saya dengar Buya Syakur menyatakan bahawa Allahumma ini pun satu istilah Ibrani, bukan daripada Arab. Dan juga disokong oleh Dr. Hani Achan, malah dia menentang sebut Allahumma. Jadi saya boleh tukar kepada Rabbi Sholli ala Muhammad, atau seperti mana Rasulullah SAW menyatakan tentang ayat turun, ya ayyuhallazina amanu sallu ala nabi tasliman, kan, salim tasliman. Jadi Nabi pun jawab selawatlah kepada dia seperti mana dalam ayat Quran. Jadi dengan petunjuk-petunjuk begini, itu tadi rujukan Buya Syakur lah, kita mungkin keliru apa nak buat. Jadi pendapat saya ialah untuk kekal hati dan minda terbuka. Dan juga kalau kita rujuk Al-Quran, apa asal usul zikir, ya? Kita tengok macam ayat dalam surah Al-Baqarah, ya Bani Israel zikra ni'matullah alaikum. Pegang zikir di sana, kan, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah atas kamu. Nampak konteksnya zikir bila dipakai bagi kaum sebelum, juga diri kita lah. Kerana apa-apa ayat Allah ni mesti kena kat kita juga, kalau di mana kena, ingatlah nikmat Allah atas kamu, ya. Dan juga zikir ini secara umum lah, sebelum kita pergi zikir khusus tarikat ni, zikir umum, Allah ada guna ayat rujuklah kepada ahlu zikir bila kita nak tahu sesuatu, ya. Bermakna ahlu zikir di sini bukan orang berzikir meratib, tetapi
yang tahu. Contohnya semasa orang musyrikin tertanya-tanya, betulkah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nabi? Lalu turunlah ayat, rujuklah al-zikir untuk tanya apa-apalah yang tahu. Jadi para musyrikin ni rujuklah kepada ahli kitab atau pendeta yang lain yang tahu tentang sifat nabi, syarat nabi. Mereka nak tanya, macam mana kita nak tahu dia ini nabi? Lalulah jadi asbab turunnya surah Kahf, kerana pendeta tersebut kata, tanya dia 3 soalan. Apa ruh Allah, apa tentang Iskandar Zulkarnain, dan apa ini Ashabul Kahf benar ke tidak. Kalau dia boleh jawab, awak terpulanglah awak nak ikut dia. Kalau dia tak boleh jawab, tahulah dia bukan nabi lah. Dan wahyu turun surah Al-Kahf. Okey, so itu konteks al-zikir supaya orang yang tahu. Lepas tu ada satu ayat menarik yang bermaksud begini, mereka yang mengingati Allah, zikirlah mengingati Allah semasa berdiri, semasa duduk dan semasa berbaring, dan lalu memahati kejadian Allah di langit, kejadian di langit, tanda-tanda di langit dan di bumi. Lalu mereka lafaz, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, tidak engkau jadikan semua ini dengan sia-sia. Bermakna itu kepada saya zikir yang Ustaz Mu'in pun ajar tentang ayat ni, bahawa ini yang paling aktif, yang paling berguna, kerana zikir ini secara dinamika, secara bertembung dengan alam. Ingat semasa dalam masyarakat, Ustaz Syari Abu Ya pun ajar begitu, yang saya terdengar, bahawa zikir ke amalan rohani ke ialah di tengah masyarakat. Ialah saya pernah dengar daripada pendeta Buddha, saya kata, awak bertapa ni berapa lama? Dia kata bertapa ni tak terror sangat. Jadi Sami Buddha tak terror, cukur kepala semua pakai macam tu, tak boleh sentuh perempuan ke apa, tak boleh sentuh orang nampak kan. Jadi itu bukan ujian sangat berpuasa. Ujian ialah bila dia balik kepada pangkuan masyarakat, di tengah masyarakat macam orang biasa ni. Apa boleh berlaku maksiat ke, apa boleh berlaku zalim ke, di mana manusia tak perasan tapi Allah nampak, Tuhan nampak. Dia berlaku baik, itu zikir dalam masyarakat yang saya rujuk tadi Abu Yah nyatakan. Jadi kepada saya yang Ustaz Mu'in kata tentang zikir semasa berdiri, bergerak, memahati alam, mengkaji, menjadi orang berilmu, orang bermatematik. Seperti mana Ibn Haytham kata, saya mengkaji sains untuk mendekati diri saya kepada Allah, kepada Tuhan. Itu bagi saya lebih baik dan itu lebih saya mengamalkan. Jadi untuk jawab tentang tarikat ni, tentu sekali kita tanya, apakah ini perlu? Apakah Nabi ajar begitu? Tak nampak ada rujukan sahih, melainkan ada orang bawa saya ini. Tapi kerana tarikat ni bersalah silah, dan tarikat ini antara perjuangan yang paling besar lah dalam sejarah Islam. Dulu, zaman dulu-dulu, yang pertahankan Islam Murabitun ni, tarikat ni, yang pergi kat Iskandaria sampai Maghribi Barat, lepas tu lintas Gibraltar kepada Sepanyol, Eropah tu, Cordoba, Andalusia masuk Islam kan. Dan mereka mengamalkan Islam, dan mereka juga tahu tentang fiqh. Dan kita tengok Turki juga, ni Ertugrul, ni kita tengok Ertugrul, ada Ibn Arabi kan, dia zikir tarikat ni macam melompat, menari kan. Kepada saya bukan menari lah, dia ada dia punya disiplin. Kalau kita menari hayal syekh, kita akan halau kita. Dan kita boleh tengok dalam film tu, itu lebih kurang lah. Dan dia membina kekuatan semasa nak jihad lawan kafir ke apa. Tarikat Naqsyabandi juga, tarikat Sanusia juga, Libya, Umar Mokhtar, di Ghana ke apa, Nigeria ke Osman Dan Fodio, di Rusia dulu. Sampai sekarang ada tarikat dia, of course telah ditindas oleh komunis lah zaman dulu. Dan dia saya tengok makin pupus lah falsafah tarikat ni, dan makin hanya macam spiritual saja. Sebenarnya dia jihad, dia masyarakatan. Jadi susah nak jawab, melainkan saya cakap begini ialah tentang praktikalnya. Apakah dia praktikal sekarang? Walau bagaimanapun, ialah terbuka pada perbincangan. Dan inilah, sekadar itulah pengalaman saya. Dan saya terbuka kepada perkara ini, kerana kalau kita amal sungguh-sungguh, zikir khusus ke apakah, bawa seorang syekh, guru yang ada izin, dia jadi satu pengalaman yang manis. Ya. Tetapi adalah terpulang pada kita, dia bukan ada jaminan. Hanya Allah saja menjamin kita
dapat ilham ke tidak. Alhamdulillah.